Dan bagaimana dia datang kepada anda dari depan anda? Dia akan menghiasi benda-benda. Dia akan mempercantikkan benda-benda. Dia meletakkan zina. Dia cuba memanggil anda untuk benda-benda yang dihiasinya itu. Untuk menarikkan perhatian anda. Dia akan melemparkan iklan-iklan yang berterusan ini kepada anda. Advertising ini kepada anda. Cuba buat ni. Cuba buat itu. Cuba buat ni. Cubalah ini. Cubalah. Try lah. Test lah. Kan? Ini semua akan dapat tolong kau tau. Benda ini akan membuat kau rasa lagi best, terbaik, seterusnya dan sebagainya lah. Dia terus menghiaskan benda-benda ini. Mempercantikkan benda-benda yang tak sepatutnya kita sebagai orang yang beriman pergi dekat. Imam Ibn Sirin rahimallahu ta'ala. Dia mengulaskan kenyataan ini dari salah satu tabi'in bahawa syaitan akan sentiasa ada di depan anda dengan setiap dosa dan cuba menarik perhatian anda kepadanya. Dan dia mengatakan bahawa sekiranya lah saya melihat seseorang wanita dalam mimpi saya yang saya kenali tidak halal bagi saya, asrifu basri. Saya akan menurunkan pandangan saya walaupun dalam mimpi saya. Walaupun ia tidak haram untuk melakukannya dalam mimpi, kan? Untuk mempersiapkan diri saya untuk serangan syaitan ketika saya terjaga dan bukan dalam mimpi. Kerana syaitan sentiasa berusaha untuk menarikkan pandangan mata anda kepada perkara-perkara yang berbeza ini. Jadi dia akan datang kepada anda dari depan anda. Okey, lepas tu dia juga akan datang kepada anda dari belakang anda. Bitaratudi wasyak. Dengan sebuah syak wasangka, keraguan dan sikap ragu-ragu. Okey, anda mendapati diri anda maju secara rohani, secara spiritual. Anda dapati bahawa agama telah membuka pintu untuk anda. Bahawa anda akhirnya mula menikmati halakah, ceramah dan nikmati solat dan bacaan Al-Quran anda. Dan kemudian itu seorang Islamofobi, musuh Islam, mengatakan sesuatu mengenai agama anda, bahawa anda tidak bersedia untuk menjawab. Dan tiba-tiba je, anda sekarang rasa ragu-ragu pasal agama pula. Dan anda tidak lagi dapat maju secara rohani, secara spiritual. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka yang benar-benar takut, benar-benar khawatir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau mempunyai rasa amat kagum pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa ini, adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Kenapa? Kerana ketika orang yang membuangkan sebuah keraguan, melemparkan sebuah syak wasangka tentang agama ini, atau mereka cuba melemparkan keraguan mengenai agama, mereka yang ini, yang berilmu ini, dapat mengatasinya dengan mudah kerana mereka sudah tahu, sudah faham. Dan subhanallah, saya mahu anda memikirkan perkara ini. Berapa kali kita mempunyai Islamofobia, mengatakan sesuatu mengenai Nabi SAW atau mengatakan sesuatu mengenai agama anda dan ia hampir membawa anda menjauhi dari agama. Tapi ketika anda pergi dan mengkaji sesebuah isu itu, anda sebenarnya jadi lebih dekat dengan agama anda. Kita bercakap mengenai perhambaan pada hari lepas. Kami mempunyai siaran web mengenai perhambaan. Dan subhanallah, konsep topik ini sangat mengerikan banyak orang Islam. Tapi ketika anda benar-benar belajar tentang sifat peri kemanusiaan Nabi SAW, rahmah Nabi SAW, betapa hebatnya inisiatifnya Nabi SAW dalam agama berkenaan dengan institusi jahat ini, perhambaan ini, anda sebenarnya jadi lebih dekat dengan agama anda. Dan dari situ, dari ilmu yang anda pelajari, anda sebenarnya lebih mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anda sebenarnya jadi lebih sayangi, mengasihi Rasulullah SAW. Dan itulah yang penting untuk mengenali di sini, bahawa apa sahaja yang dia ni, syaitan ini datang kepada anda, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan anda lebih banyak untuk mengatasinya.